Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percubaan 1, 2, 3. Clear ke? Minta respon. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Yang ada pagi ni tak ramai lagi. Yang ada Puan Hanis, apa nama, Puan Kamaria, Puan Rosini, Puan Nur Ain. Semoga semuanya diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah. Baik, lagi seminit kita akan mulakan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا
وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة آمين 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 يا رب العالمين. Tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita pada kali ini kita meneruskan pengajian kita menelusuri kisah Nuh alaihi salam yang diterangkan di dalam Al-Quran pada siri yang ke-7 insya-Allah. Dan pada siri yang ke-7 hari ini kita akan meneruskan apa yang telah kita sampaikan pada siri yang telah lepas. Pada siri yang telah lepas. Siri yang telah lepas kita telah bincangkan sehingga bagaimana kapal yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidaklah ada menceritakan tentang pendetailan kapal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya menerangkan tentang kapal itu. Allah kata pada surah Al-Qamar ayat 13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur. Adapun kami telah membawa, kata Allah, membawa di atasnya, iaitu kapal tersebut, safinah ataupun al-fulk. Yang mana kapal ni Allah Subhanahu Taala sendiri menerangkan di dalam Al-Quran hanya dengan terangan yang pertama. Allah kata alwah, diperbuat daripada papan alwah, alwah daripada papan-papan. Yang kedua dusur, maksud dia kapal ni dia ada pasak dia ada paku dia. Cumanya tidak ada pendetailan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan daripada Allah Subhanahu taala sendiri dalam surah yang sama ataupun surah yang lain tidak ada menceritakan besar mana kapal, tinggi mana kapal, berapa tingkat kapal dan berapa banyak muatan yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tidak ada. Adapun pendetailan yang lain didatangkan di dalam riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat Israiliyat. Dan pada siri kali ini insya-Allah kita akan menerangkan sedikit sebanyak tentang bagaimana kehebatan bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita. Dan yang menariknya, kita dah baca dah ayat ni minggu lepas, cumanya kita nak ceritakan sedikit tentang perkataan yang telah kita highlightkan kat sini, wafarat tanur, yang mana ia adalah kita katakan bahawa perkataan yang rare yang ada di dalam Al-Quran. Satu-satunya perkataan yang digunakan at-tanur dalam Al-Quran. Baik. InsyaAllah kita baca surah Hud ayat 40, ayat 41. Begitu juga ayat 40 ayat 41. Kita tengok ayat tu dulu, no. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه
إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Allah kata, hatta idza jaa amruna, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, iaitu dengan iradah, dengan kuah kekuatan maha suci Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan dengan arahan Allah. Allah telah memerintahkan urusan ini, dan ini telah menjadi urusan Allah, iaitu apa dia? Pada hari sehingga Allah mengaturkan perjalanan bagaimana berlakunya banjir yang besar itu. Wafarat tanur. Wafara. Fara ni maksud dia explode. Dia tercetus, meletus. At-tanur. Baik, at-tanur telah meletus satu benda ini. Yang mana meletus ini, at-tanur, wafara, meletus. At-tanur ini adalah satu benda yang tercetus itu. Nanti kita akan terangkan maksud at-tanur. Qul nahmil fiha min kulli zawjain. Apabila tercetusnya perkara ini, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan. Qul nahmil fiha min kulli zawjain. Maka Allah Taala kata kepada Nabi Nuh alaihi salam, ihmil fiha. Sekarang ini muatkan ke dalam bahtera min kullin zawjain ithnain, masing-masing binatang sepasang, ada jantan, ada betina. Muat naik, masuk ke dalam kapal. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa aman. Bukan sekadar binatang sepasang, jantan dan betina. Allah memerintahkan Nabi Nuh bawa sekali dengan ahlak, bawa sekali dengan keluarga. Apa yang dimaksudkan dengan keluarga? Kejap lagi kita tengok. Kecuali mereka yang sudah terdahulu ketetapan terhadapnya, iaitu ahli-ahli kamu yang beriman terdahulu bersama dengan kamu. Yang kita cerita banyak riwayat itu, kita katakan paling ramai dalam riwayat menyebut 70 orang itu. Waman aman, yang mana mereka ini yang telah beriman dengan kamu. Cukup sekadar yang ada. Waman amana ma'ahu illa qalil. Dan seperti mana kita tahu, yang beriman ni tak ramai yang ikut Nabi Nuh. Apa yang takat ada tu je. Angkut naik, arahkan mereka untuk masuk ke dalam kapal. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan apabila mereka semua telah naik ke dalam kapal, telah berada dalam kapal, maka jangan lupa untuk berdoa. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Orang yang beriman ni, Nabi Nuh alaihi salam kata apa kat depa? Apabila dah masuk dalam kapal, selamat duduk dalam kapal, baca bismillah. Apa dia? Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan nama Allah, ketika mana kita sebut nama Allah, waktu yang berlayar dan waktu yang berlalu. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perkataan ghafur mesti di-combine dengan perkataan rahim. Dalam Quran tak jumpa perkataan innallaha ghafurun halim.
kita akan jumpa innallaha ghafurun, mesti rahim. Tak jumpa ghafurun selain pada rahim, ghafurun halim, hafiz, alim, tak jumpa. Dia mesti combine dua perkataan ni, ghafurun mesti rahim. Iaitu pun kita akan bicarakan insya-Allah. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan perkataan At-Tanur. Satu, apabila Allah sendiri yang memerintahkan Farah berlaku apa? Berlaku satu exploit, no? Berlaku satu ketumbukan, berlaku satu letupan. Tapi letupan ini letupan apa? Sehingga menyebabkan banjir besar yang berlaku. Kita dah terangkan sebelum ni banjir besar yang berlaku berdasarkan kepada surah Al-Qamar ayat 10 sampai ayat 13. Banjir besar ni berlaku apabila ada dua faktor. Kalau kita baca surah Al-Qamar ini, kita baca surah Al-Qamar ayat 11. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Bahawa Allah Ta'ala kata, kami telah bukakan pintu langit dan telah menurunkan hujan yang mencurah-curah. Hujan yang mencurah-curah menyebabkan apa? Menyebabkan banjir besar berlaku. Maksudnya sumber air yang datang banjir Nabi Nuh AS yang pertama, apa sumber dia? Air pada langit, air hujan. Apabila Allah membuka langit, turun air hujan mencurah-curah. Sumber yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala kata apa? وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. Dan kami menjadikan bumi ni pula fajjar. Kami telah pecahkan, kami telah letupkan. Apa dia yang diletupkan? Kami telah letupkan, memancarkan, wafajjarna. Letup daripada pancaran tersebut ada apa? Mata-mata air. Maksud dia ada dua sumber air ni, daripada atas langit dan daripada perut bumi. Dua-dua ni Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dua-dua ni nak cerita kuasa Allah. Apabila datang apa yang Allah nak, tak ada siapa boleh halang. Daripada atas turun, daripada bawah keluar. Daripada atas turunnya air langit, iaitu air hujan, dan di bawah turunnya air daripada dalam bumi. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Maka bertemu dua air ini, air langit dan air daripada bumi ini. Maka ala amrin qad qudir, yang mana urusan ni Allah dah tentukan kadar air dia, banyak mana air daripada langit, banyak mana air daripada bumi. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok apa maksud At-Tanur tadi. Farah explode, no? Meletus. Maka apabila saya merujuk kepada kitab tafsir yang dikarang oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam At-Tabari secara ringkasnya, kita pun seronok apabila kita kenal Imam Tabari kan. Imam Tabari ni orang mana? Orang Tabaristan. Orang Tabaristan ni dekat mana? Dekat negara Tabaristan. Dekat mana negara Tabaristan ni? Dagestan. Kalau orang yang minat kepada Khabib Magomedov kan, Khabib Magomedov sebelah situ. Maksud dia ni asal orang belah mana ni? Orang belah Rusia macam tu. Kita kena ingat Imam At-Tabari rahimahullah digelar sebagai wal imam li a'immatil mufassirin. Dia ni imam ataupun ketua kepada semua ahli-ahli tafsir yang ada di
di atas muka bumi. Tu dia ayat saya kata apa? Di atas muka bumi. Sebab apa? Kebanyakan semua ahli tafsir mesti riwayat daripada At-Tabari. Sebab apa? Sebab buku yang pertama berjaya dibukukan. Buku tafsir yang pertama yang berjaya dibukukan siapa? Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Sekejap nah. Ada masalah sikit. Baik. Tafsir At-Tabari. Baik. Tafsir At-Tabari, kena ingat nah, adalah tafsir yang pertama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya untuk dicetak sehinggalah ke hari ini. Maka jasa Al-Imam At-Tabari ni sangat besar tuan kepada kita. Kalau tidak, kita mungkin tidak dapat mencapai membaca tafsir tanpa ada tafsir At-Tabari, dan imam-imam tafsir yang lain, para ulama tafsir yang lain tidak mungkin boleh menulis tafsir melainkan dengan bantuan Al-Imam At-Tabari yang menjadi rujukan utama kepada semua ahli tafsir. Baik. Dia ni orang Arab kah? Sudah tentu bukan orang Arab, orang Tabaristan. Kita kata orang Khabib lah. Baik. Tetapi kelebihan mereka seperti mana kita tengok imam dalam bidang hadis, Imam Al-Bukhari adalah belah situ juga. Belah Kazakhstan, Uzbekistan, di Bukhara. Maka mereka ini sangat detail pada orang kata pada setiap riwayat yang datang dan pada penggunaan bahasa Arab. Pada penggunaan bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab, seperti mana yang tuan-tuan ikut kelas sebelum ni mungkin bersama dengan Ustaz Yusuf Arba'in, dalam tafsir bil ma'thur, tafsir periwayatan, ada tafsir periwayatan ni, tafsir apa? Tafsir Quran bil Quran, tafsir Al-Quran dengan ayat Quran yang lain. Macam mana yang kita bicarakan ni, contohkan saya ambil tadi surah Hud ini kan, menerangkan tentang contoh dia menerangkan tentang kapal. Tak ada penerangan tentang kapal kecuali kita kena rujuk ayat yang lain kan. Ni surah Al-Qamar ni, wa fajjarnal arda uyuna, dan Allah Subhanahu Taala telah memancarkan air daripada bawah bumi ini, terbitnya orang kata air, mata-mata air. Maka ayat itu secara umumnya juga menceritakan tentang wafaratan nur. Apa yang berlaku wafaratan nur ini, macam mana berlaku explode ini, tercetusnya ataupun meletupnya tidak diceritakan secara detail. Maka kita memerlukan ayat Quran yang lain untuk saling menerangkan ayat yang lain. Maksud dia apa dia? Itu kita panggil tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian peringkat yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi. Siapakah ahli tafsir yang pertama, pentafsir Quran yang pertama? Tidak lain dan tidak bukan Habibuna Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahli tafsir yang pertama kepada Al-Quran. Yang pertama kepada Al-Quran. Maka peringkat yang kedua, yang pertama tadi tafsir ayat Quran dengan ayat Quran untuk memahami ayat Quran yang lain. Yang kedua, tafsir Quran bis sunnah. Maksud dia Nabi yang menceritakan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Maka menambahkan lagi pemahaman kita kepada satu-satu ayat Quran, menjelaskan lagi ayat kita kepada satu-satu ayat Al-Quran. Ada juga dalam Quran yang ayat Quran tak cerita, banyak tak menjelaskan. Maka Nabi SAW yang menjelaskan kepada para sahabat, dan ada para sahabat yang tanya kepada Nabi SAW, Nabi jawab berkaitan dengan ayat Quran. Maka itu tafsir Al-Quran bis sunnah.
tafsir Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tafsir Al-Quran bi aqwalis sahabah wat tabi'in. Yang ketiga ialah tafsir Al-Quran dengan qaul sahabat, dengan kata-kata sahabat dan tabi'in. Kenapa mereka ini penting? Kerana mereka hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memahami bila ayat itu turun, di mana ayat itu turun, kepada siapa ayat itu turun, konteks ayat itu bagaimana. Maka penting tak kata-kata sahabat untuk menerangkan ayat Quran? Sangat penting. Sangat penting. Bahkan Nabi SAW kata apa? Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya yang terbaik ialah orang yang berada pada kurun aku. Kemudian selepas itu dan selepas itu. Orang yang berada pada kurun Nabi SAW yang terbaik ni siapa? Sahabah. Kemudian at-tabi'in. Walaupun tabi'in tidak dapat berjumpa dengan Nabi, tapi tabi'in berjumpa dengan para sahabah yang pernah bersama dengan Nabi SAW. Baik. Maka kata-kata mereka ini diambil untuk memahami lagi akan pentafsiran Al-Quran. Dan kali ini Al-Imam At-Tabari dalam tafsir dia dan para pengkaji manhaj tafsir, penulisan tafsir menyatakan bahawa perkataan yang kita highlight ni, at-tanur wa farat-tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain. At-tanur, tidak ada penerangan di dalam Al-Quran yang spesifik menerangkan apa maksud tanur. Yang kedua, tidak ada penerangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan at-tanur. Sehinggalah para sahabah dan para tabi'in selepasnya mereka saling memberikan pandangan apa maksud at-tanur. Dan para ulama meletakkan ini adalah qaul as-sahabah dan para tabi'in, bermaksud mereka ini mentafsirkan Al-Quran. At-tanur ni mereka tak sandarkan kepada Nabi, tetapi mereka mentafsirkan pada bentuk pemahaman mereka dari sudut bahasa Arab. Maka tafsir yang kita mengaji hari ini, at-tanur ni, yang kita nak ambil pada hari ini, kita namakan apa? Tafsir Al-Quran bil-lughatil Arabiyyah. Al-Quran ditafsirkan menurut bahasa Arab, kemampuan memahami bahasa Arab. Baik, sebab itu untuk menjadi ahli tafsir bukan mudah. Bukan kita mengaji sekolah Arab boleh tafsir gitu je. Balik pada Azhar, balik pada Jordan, graduate daripada UIA, tulis kita boleh tafsir dah. Tak. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Para ulama telah menetapkan beberapa ataupun beberapa belas ilmu, cabang ilmu yang wajib untuk ditekuni dan master terhadap benda tersebut, barulah layak untuk mentafsirkan Al-Quran. Baik. Maka kita melihat para sahabat dan para tabi'in, saya tidak mendatangkan sahabat mana yang berkata, para tabi'in mana yang berkata, cukup sekadar kita melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini pada kita katakan maksud yang nak disampaikan, dan semua ini adalah dikatakan oleh para sahabah dan para tabi'in. Baik, maksud at-tanur yang pertama. Maksud at-tanur yang pertama dalam bahasa Arab dia kata al-makhbaz yukhbizu bihi al-khubza. Ialah maksud dia makhbaz, ialah dapur untuk buat roti. Kita tahu kan, kita duk makan ayam ataupun rotinan. Rotinan dia akan pair dengan ayam tandri, kan? Tandur. Berkemungkinan besar tandur tu berasal dari perkataan tanur. At-tanur ni adalah secara jelasnya
kata para tabi'in dan para sahabat, ia berasal daripada, begitu juga dengan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia kata at-tanur ni dia kata berasal bukan daripada bahasa Arab. Perkataan tanur bukan pada bahasa Arab. Bukan pada bahasa Arab, tetapi ia diambil daripada bahasa Parsi. Maksud dia, at-tanur ni, maksud yang pertama ni, dapur untuk buat roti. Dan dapur untuk buat roti menggunakan perkataan at-tanur ni digunakan oleh orang Parsi. Nama dia at-tanur. Macam kita kata dia ayam tandri. Macam mana buat ayam tandri tu? Kita apabila kita tak tabalah, kita rempahkan dia, kita letak dalam tempayan tu. Tempayan tu dalam dia ada api, kan? Baik. Yang tu tempayan tu dikelilingi oleh apa? Tempayan tanah. Kan? Tanah, dia adalah tanah. Kan? Maka kita letak dalam dia ada api. Maka kita tutup. Setelah berapa lama? Dalam 10 minit, tarik, dah masak ayam tu. Ayam tandri. Begitu juga dengan rotinan. Rotinan tu kita tempel dekat dalam tempayan tu. Dinding tempayan tu 2-3 minit je. Kemudian tarik. Roti tu dia cepat masak. Tarik doh dia tu, tarik boleh terus boleh makan. Maka perkataan at-tanur daripada perkataan bahasa apa? Bahasa Parsi. Bermaksud tempat untuk buat roti. Kalau saya mengaji di Jordan dulu, kalau kami pergi beli roti, kedai roti ni dia ada tanur yang besar. Dia buat dough macam roti canai tu, letak di atas tray tu, dia akan masukkan di dalam tanur tu. Dalam masa berapa puluh saat je, tarik, terus masak roti tu. Maka itu gambaran dia ialah apa? Gambaran dapur ni, dalam dia ada api, dalam dia ada arang, kemungkinan dulu punya style, dalam dia ada arang, tertutup, diliputi oleh tanah sekeliling. Itu at-tanur. Maksud yang pertama, at-tanur ialah apa? Dapur yang buat roti. Okey, clear nah? Baik. Yang kedua, at-tanur dikatakan dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan nur. Ini pandangan. Kalau tak salah saya, pandangan pada Qatadah, salah seorang pada tabi'in. Dia kata berasal pada perkataan nur. Maka at-tanur ni sesuatu yang bercahaya. Okay. Maksud yang pertama, dapur. Yang kedua, cahaya, sesuatu yang bercahaya. Maksud yang ketiga ialah maksud dia burkan. Burkan ni apa dia? Burkan ni maksud dia burkan, bahasa Arab, bahasa orang putih kita panggil volcano. Burkan, volcano. Maksud dia apa dia? Gunung berapi. Kaitan gunung berapi. Baik. Seolah-olah nak beritahu tertetusnya something macam gunung berapi. Gunung berapi ni ada apa? Ada api lah. Ada lava dalam dia daripada perut bumi. Bermaksud gabung berapi, gunung berapi ni atau aliran api yang ada di permukaan bumi. Bawah tanah ni masih lagi mantel bumi, masih lagi permukaan bumi. Itu yang dimaksudkan. Yang keempat, maksud at-tanur ini ialah apa? At-tanur ialah muka bumi. Seperti mana dalam Al-Quran ayat yang ni, wafajjarnal arda. Kalau kita tengok ayat wafajjarnal arda uyuna, dan kami telah memancarkan air, mata air, pancarkan al-arda di atas muka bumi. Maksud dia apa dia? Muka bumi. Yang keempat, ada sesiapa tak unmute ke? Tolong mute nah. Yang kelima
Apa yang dimaksudkan at-tanur ni ialah waktu subuh, iaitu waktu awal pagi sebelum fajar. Sebelum subuh ni, sebelum fajar, ada fajar sadiq, ada fajar kadhib. Fajar kadhib, fajar yang pertama, ada cahaya. Yang dimaksudkan ialah waktu subuh. Baik, menariknya kalau kita tengok daripada pandangan ini, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam buku dia yang lain, buku dia tajuk Ta'rifud Darisin bi Manahijil Mufassirin, cerita tentang metod pentafsiran Al-Quran oleh para ulama tafsir tradisional dan moden. Salah satu dia membicarakan tentang pentafsiran Al-Imam Al-Tabari rahimahullah dalam bab tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Dia kata menariknya kalau kita hidup zaman sekarang, kita gabungkan kelima-lima benda ni. Kelima makna ni, maksud dia telah explore. Yang pertama dapur. Telah explore. Dapur ni mengeluarkan cahaya. Itu maksud yang kedua. Telah explore. Telah meletup burkan, iaitu gunung berapi yang berada di dalam perut bumi. Kemudian muka bumi itu telah explode, telah meletus. Yang kelima, ianya berlaku pada waktu subuh. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita perasan ayat-ayat Al-Quran banyak apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan azab, mendatangkan azab kepada mereka yang tidak beriman, mereka yang zalim, Allah bagi waktu bila? Awal pagi. Awal pagi. Satu. Yang kedua, itu yang dimaksudkan pada waktu awal pagi sebelum subuh. Fajar kadhib. Fajar kadhib, bukan fajar sadiq. Fajar sadiq dah masuk subuh. Sebelum tu. Okey. Maksudnya awal sungguh. Apabila kita menggabungkan kesemuanya, ada beberapa perkara menarik yang boleh saya kongsikan. Saya jumpa pada tahun 2012, tak silap, 2011. Waktu tu kita ingat tsunami berlaku pada tahun 2004, 24 Disember. 24 Disember 2004 kalau tak salah saya. Tuan-tuan perasan tak kejadian tsunami yang berlaku ni sebenarnya hampir sama dengan apa yang berlaku pada Nabi Nuh alaihissalam. Cumanya lebih dahsyat Nabi Nuh. Nabi Nuh dua sumber air, daripada atas dan daripada bawah bumi. Yang berlaku ketika mana tsunami daripada mana? Daripada bawah bumi, bukan daripada atas. Daripada bawah bumi, bukan daripada atas. Sebab itu perkataan tufan, berlaku tufan. Tufan ni bahasa Arab. Kita dah faham taufan ni angin kuat, kan? Tufan ini ialah gabungan. Tufan ini ialah gabungan angin, satu gabungan angin dan gabungan banjir. Itu tufan. Maksud dia bukan sekadar banjir, bukan sekadar hujan, tetapi ia adalah hujan yang membawa angin. Dan hujan tak cukup dengan membawa angin, ada banjir besar daripada bawah bumi. Itu tufan. Baik. Dia Imam Imam At-Tabari pula, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata kita gabungkan kesemuanya. Sekiranya kita gabungkan kesemuanya, saya sendiri memikirkan ataupun melihat apa yang berlaku, seperti mana tsunami yang berlaku pada tahun 2004 itu berlaku hampir sama dengan apa yang cara tu, cuma lebih dahsyat pada zaman Nabi Nuh, sebab melibatkan dua faktor itulah, ataupun dua gabungan
air langit dan air bawah bumi. Cumanya yang saya faham apa yang berlaku pada tsunami pada tahun 2004 ialah air pada bawah bumi. Air pada bawah bumi. Tuan-tuan, tsunami berlaku waktu bila? Waktu awal pagi. Waktu awal sebelum fajar. Tuan-tuan cek waktu bila berlaku. Okey, tsunami apa yang berlaku? Berlaku explode di bawah bumi. Berlaku explode di bawah bumi. Saya tak ingat di lautan mana yang di sebelah yang datang sehingga menempah habis daripada Indonesia dan Bangladesh. Berlaku explode di mana? Di bawah perut bumi. Explode di bawah perut bumi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perasan tak apabila berlaku explode ni, macam mana boleh berlaku letupan di bawah bumi, di dasar lautan? Kerana kata para ahli yang mengkaji, ahli geologi, dia kata apa? Telah berlaku satu dentuman ataupun berlaku satu letupan di bawah bumi. Letupan di dalam lautan. Tak silap lautan Pasifik kot. Kalau saya salah boleh betulkan, ataupun lautan Hindi, lautan Pasifik tak silap. Apabila berlaku explode di bawah, macam mana boleh berlaku? Macam mana boleh berlaku? Rupanya berlaku di kawasan rantaian berapi yang ada padanya gunung berapi, aliran gunung berapi. Aliran gunung berapi. Apabila berlaku eruption dalam tanah ni, apabila kita duk ambil petrol banyak, akan ada terlopong di dalam mantel bumi ni ataupun di dalam permukaan bumi ni. Permukaan bumi apabila berlakunya burkan, selalunya di mana tempat adanya gunung berapi, mesti ada apa? Mesti ada earthquake. Mesti ada gegaran, earthquake kan. Maka apabila berlakunya gempa bumi ataupun earthquake ni, apa jadi? Bumi ni akan bergerak. Bumi ni akan bergerak macam tu. Berlaku orang kata eruption. Apa jadi? Air di bawah lautan dia akan masuk sedikit di dalam kawasan apa? Kawasan yang ada lava gunung berapi tu. Kan? Kita panggil apa? Magma lah. Yang tu kawasan tu, apabila air masuk, tuan-tuan, perasan tak kalau kita bakar, kalau kita bakar something, bakar ayam menggunakan arang, kita percik air, dia jadi apa? Psss, dikeluarkan asap. Kalau air tu, kalau arang tu kuat, tanpa ada api, tapi arang yang mengeluarkan, bukan api bergelojak tu, arang yang ada kita nampak merah tu, try kita tuang sikit air, dia jadi apa? Psss. Itu tu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diceritakan ahli geologis yang mengkaji tentang bumi apa semua ni, dia orang kata sekiranya melihat kepada ayat-ayat Al-Quran ini, satu, bila sebut nur, cahaya yang dimaksudkan cahaya di dalam bumi, cahaya di bawah perut bumi ni, dalam bumi. Cahaya dalam bumi ni main daripada mana? Main pada aliran-aliran gunung berapi dan kawasan-kawasan yang sensitif ni, kawasan-kawasan earthquake ni, berlaku sebelum subuh. Seolah-olah ada satu dapur di bawah bumi yang apabila berlaku yang kita katakan itu kejadian alam itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apabila kita tuang tadi kan, tuang air dekat arang yang banyak tu, yang sedang ada api kecil-kecil tu ataupun yang lekat api tu, dia akan maka begitu juga di bawah bumi, dia akan mengeluarkan satu dentuman. Dan oleh kerana ia adalah besar daripada bawah bumi, maka kalau kita baca bagaimana tsunami berlaku,
bermula daripada 30 cm air naik ke permukaan bersama dengan angin. Angin daripada apa? Angin daripada letusan wafaratan nur. Sebab letusan daripada bawah power, maka dia naik bermula pada 30 cm menjadi tinggi sehingga 30 meter. Tuan-tuan, 30 meter apa ni? 30 meter tingginya ombak yang menghapuskan Kepulauan Aceh dan menghapuskan pesisiran di sebelah pantai barat Bangladesh. Tuan-tuan, sekiranya kita melihat tafsiran yang dibuat oleh para ulama, apa yang dijumpa oleh para sahabat dan dijumpa oleh para tabi'in, maka kita akan tengok subhanallah, kejadian-kejadian itu apabila disingkap, maka ianya membawa kepada, kita katakan, mukjizat Al-Quran ni adalah mukjizat al-ilmi. Mukjizat daripada sudut sains, Allah Ta'ala bagi gambaran kepada kita menggunakan ayat-ayat tersebut. Walaupun ayat ini, At-Tanur ini, kata para ulama, ia adalah bukan bahasa Arab tulen, tetapi diarabkan di dalam Al-Quran. Asalnya ia adalah bahasa Parsi. Mungkin ada orang tanya, pasal apa bahasa Parsi dalam Quran? Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran, Nabi SAW beritahu kepada kita, unzil Quran ala sab'ati ahrufin, diturunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Ada banyak maksud diturunkan dengan 7 huruf. Di kalangan para ulama bincang ada lebih 40 maksud. Kata Mana Al-Qattan, ada lebih 40 maksud yang dimaksud dengan ahruf sab'ah. Apa itu ahruf sab'ah? Di antaranya secara umum ahruf sab'ah ni ialah, maksudnya ialah apa? Di antaranya ialah dalam Quran tu ahruf sab'ah tu ada 7 bahasa. Itu adalah simbolik 7 bahasa. Nak menunjukkan kepada kita dalam Al-Quran ada bahasa-bahasa yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala selitkan dan raikan untuk kita melihat. Baik, maka kita katakan bahawa perkataan At-Tanur ni mempunyai makna yang sangat luas. Apabila kita menggabungkan kesemua di atas, maka sifat air, sepatutnya sifat air ni dia akan memadamkan api. Tetapi dalam peristiwa ni, apabila bergabungnya air dan api ini, tercetusnya taufan, iaitu air banjir bersama dengan angin yang ia membawa kepada satu bala dan malapetaka yang sangat dahsyat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak selitkan sikit. Ada orang kata bala ni benda yang jahat, kan? Ujian itu adalah benda yang baik. Betul ke macam tu? Kalau sesuatu ditimpakan kepada orang Islam, orang yang baik, kita katakan apa? Yang tu adalah ujian. Kalau satu benda yang tidak baik, kita kata apa? Itu adalah bala. Tetapi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami akan menguji manusia, sama ada kami uji dengan bisyarri, dengan benda yang teruk, benda yang kita nampak macam tak baik. Dan Allah Ta'ala kata apa? Dan kita akan uji manusia bisyarri wal khairi, dan dengan apa? Dengan kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada Allah uji kita. Allah uji Nabi Nuh dengan apa? Dengan kemungkaran yang dilakukan, dengan kekufuran yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh AS. Tuan-tuan jangan lupa, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita diuji apa? Kita banyak diuji dengan kebaikan, sehingga kita merasakan bahawa kita ni sangat baik, sehingga kita merasakan bahawa semua orang kufur dan kita baik. Kadang-kadang kita merasakan Allah Subhanahu Wa Taala uji kita ni, kita tak rasa Allah Ta'ala uji kita. Sesungguhnya apabila kita tak rasa Allah Ta'ala uji kita, kita kena check balik.
Nah, kita kena cek balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Taala bagi tahu secara terang, wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami akan uji manusia dengan benda yang tak elok, dan kami akan uji manusia dengan benda yang elok pada kacamata manusia. Apa yang tak elok? Allah beritahu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada kita, Allah menguji manusia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dengan sesuatu, مِنَ الْخَوْفِ, ketakutan. Kita rasa takut sekarang, sebagai contoh, rasa tak selamat. Itu adalah ujian. Bil khawfi wal ju'. Allah Ta'ala uji kita dengan kelaparan sehingga ada orang yang terpaksa mengangkat bendera putih. Itu adalah ujian yang menakutkan. Wal ju', ujian kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kita hilang kematian, berlaku kematian, hilang orang yang tersayang. Itu ujian. Itu ujian. Wassamarat wal anfusi, hilang orang yang tersayang, wal anfusi wassamarat, hilang kalau kita ada kebun. Orang dulu yang hanya hidup ini berdasarkan kepada pertanian, dia nak sangat pertanian tu baik, tiba-tiba dengan izin Allah tak berlaku, bahkan rosak pertanian tersebut. Maka itu adalah ujian. Orang yang berjaya lulus daripada ujian yang teruk ni, Allah Ta'ala kata apa? Wa basyir sabirin. Bagi mereka adalah berita yang gembira. Allah minta kalau diuji dengan benda yang teruk, Allah nak kita bersabar. Orang yang bersabar di atas ujian adalah orang yang banyak pahala. Tetapi jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memberi ujian kepada nikmat senang. Kata Imam Al-Asfahani, Imam Al-Asfahani, dia kata apa? Sesungguhnya ujian diberikan kepada manusia ada dua jenis yang utama, iaitu ujian teruk kepada kita ni yang kita baca Al-Quran tadi. Allah nak minta pada kita apa? Allah nak minta supaya kita bersabar di atas benda yang ditimpakan ke atas kita yang kita rasa teruk tu. Ujian yang kedua, kata Imam Al-Asfahani, Ar-Raghib Al-Asfahani, dia kata apa? Ujian kedua itu lebih susah, iaitu Allah akan hantar ujian dalam bentuk kesenangan. Allah, tuan-tuan, akan hantar ujian dalam bentuk kesenangan, iaitu Allah nak tengok kita apa? Allah nak tengok supaya kita ni bersyukur ataupun tidak. Ramai orang kata Al-Asfahani lulus ujian yang teruk, tetapi ramai orang yang tidak lulus ujian kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Allah bagi kesenangan, tuan-tuan. Allah bagi senang kat kita ni, boleh tentu kita lulus ujian. Allah bagi, tuan-tuan, kalau kita baca kisah Musa alaihissalam, Allah Ta'ala uji apa? Kalau ikutkan riwayat, ada yang menyatakan bahawa ia adalah apa nama adik-beradik Musa. Adik-beradik ni bukan abang, bukan adik, maksud dia qarabah, ahli kerabat. Nama dia Qarun. Qarun ni adalah di antara orang yang baik, orang yang bagus, orang yang beriman kepada Allah. Diuji dengan apa? Dia minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekayaan kepada dia. Last sekali Allah Taala uji apa? Dengan ujian kesenangan. Dia lulus tak, tuan-tuan? Tak lulus dengan ujian kesenangan. Sebab itu Ar-Raghib Al-Asfahani kata ujian kesenangan adalah lebih payah berbanding dengan ujian kesusahan. Tuan-tuan, kita susah ke senang, tuan-tuan? Dan keadaan sekarang ni kita senang, cuma kita tak tahu senang kita ni adakah membawa kita untuk bersyukur ataupun tidak. Maka sekiranya kita rasa kita senang, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Taala minta supaya kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita senang ni, kita dapat hidayah Allah ni, kita rasa kita baik. Tuan-tuan, kita rasa kita baik tu, itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Sepatutnya
apabila kita dapat kesempatan kelas sebegini rupa, kita akan rasa macam mana? Alhamdulillah, aku bersyukur ya Allah kerana memberikan aku kesempatan, tetapkan aku, hati aku di dalam keadaan begini. Sebab itu dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah yang telah engkau campakkan kepada kami. La tuzigh qulubana ya Allah. Jangan rentak hidayah ini daripada kami ya Allah. Sabbit, pastikan ya Allah, aku minta ya Allah, kami minta kepada kamu untuk abadikan, untuk tetapkan, untuk tetapkan hidayah yang telah engkau berikan kepada kami ya Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita baca Al-Quran, yang tu habis dah perkataan at-tanur. Apa yang Quran kata? Qul nahmil fiha min kullin zawjayn isnain. Maka kata Allah Subhanahu taala kepada Nabi Nuh alaihi salam, Allah Taala kata, bawalah, muatkan wahai Nuh, dalam kapal kamu tu masing-masing bawa sepasang jantan dan betina. Tanpa Allah ataupun tanpa Allah menyatakan nak bawa jantan betina, buat apa, haiwan yang bagaimana, kan? Maka beberapa pandangan ada berkaitan dengan bawa semua haiwan ke, setiap haiwan yang bawa setiap haiwan yang bernyawa ke. Maka di sini ada penerangan sikit, saya tulis ni. Apabila Allah mengarahkan Nabi Nuh AS untuk bawa berpasang-pasangan, maka yang pertama yang dibawa ialah haiwan, iaitu ada pasang-pasangan jantan dan betinanya. Jantan dan betinanya. Cuma ada banyak pandangan, cuma saya simpulkan ada dua pandangan yang utama. Yang pertama, ada yang menyatakan bahawa min kulli zawjayn itsnain, bawa berpasang-pasangan ni, haiwan ni, yang pertama menyatakan bahawa hanya bawa haiwan ternakan dan haiwan yang jinak sahaja. Haiwan seperti mana haiwan sabah. Haiwan yang sabah ni bahasa Arab sabah 7. Kalau sabah macam orang Kedah, sabah ni maksudnya haiwan liar. Harimaunya, biawaknya, buayanya, adakah termasuk sekali min kullin zawjayn isnain? Pendapat yang pertama menyatakan tidak, hanya haiwan-haiwan yang jinak sahaja. Dan pandangan ini adalah di antara pandangan yang dibawa oleh guru kami, iaitu Syekh Ahmad Naufal, Dr. Ahmad Naufal hafizahullah, masih lagi hidup. Dia menyatakan bahawa yang dibawa ini hanyalah haiwan-haiwan yang ternakan dan jinak sahaja. Haiwan-haiwan ternakan yang jinak sahaja. Sebab kalau bawa yang tak jinak, cacau merbau semua. Cacau merbau, macam mana nak duduk dalam kapal dalam keadaan ada yang binatang tu memang pemangsa, kan? Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyatakan semua haiwan ada, jinak ke tak jinak ke, semua ada berpasang-pasangan. Harimau ke, singa ke, jirafah ke, buaya ke, kan? Semua ada. Pemangsa tak pemangsa semua duduk sekali dengan izin. Tapi macam mana nak duduk? Kan ada yang kan makanan dia. Contoh harimau nampak kancil, nak makan kancil. Harimau nampak kambing, nak makan kambing. Tapi macam mana nak duduk sekali? Kalau mengambil kepada pandangan yang kedua, dia kata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri yang menjinakkan mereka. Duduk di dalam kapal beberapa bulan. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau buka dalam riwayat, tidak menyebut berapa lama. Riwayat yang kuat tak sebut berapa lama. Nabi tak sebut berapa lama. Dalam Quran tak sebut berapa lama. Dalam riwayat Israiliyat ada banyak pandangan. Ada kata 2 bulan.
baru surut air. Ada kata 3 bulan, ada yang sehingga 6 bulan, ada pandangan yang sehingga setahun. Yang pastinya itu semua riwayat Israeliat, tidak diceritakan oleh Allah dalam Quran, tidak disebut oleh Nabi SAW. Maksudnya tak penting manalah berapa lama, cumanya lama tak lama berbulan, kita dapat gambaran begitu. Apabila berbulan, macam mana haiwan-haiwan ni nak duduk sekali sekiranya tidak jinak? Siapa yang berpegang pada pandangan yang pertama, iaitu Syekh di antara Syekh Ahmad Naufal, dia kata yang Nabi Nuh bawa naik tu yang haiwan-haiwan jinak ajalah. No? Yang kedua adalah semua sekali haiwan. Pandangan yang kedua adalah semua sekali haiwan. Termasuk pandangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalil, dia ambil pandangan yang kedua. Dia kata dengan izin Allah, Allah telah menjinakkan. Allah telah menjinakkan. Wallahu taala alam bissawab. Semuanya ada sandaran masing-masing. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita terangkan tadi, surah Al-Qamar ayat 10 sampai ayat 13 menerangkan tentang dua unsur yang mendatangkan bagi yang besar. Satu, air hujan daripada langit, dan air mata air daripada bawah bumi. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita melihat pada ayat yang surah Al-Mu'minun, ayat yang lain surah Al-Mu'minun, kalau kita tengok pada ayat yang ke-28, pada ayat yang ke-28, pada ayat yang ke-28. Sebelum tu pada ayat yang ke-27, kalau tuan-tuan perasan, ini adalah ayat yang kedua. Saya sebut tadi salah, saya betulkan. Ada dua ayat yang menyebut Ghafara At-Tanur dalam Quran. Yang pertama surah Hud ayat 40, yang kedua surah Al-Mu'minun ayat 27. Ayat 27 saya baca sebahagian. Wafarat Tanur fasluk fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu minhum ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Baik. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجى من القوم الظالمين. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan boleh tengok maksud ayat itu di bawah. Allah Ta'ala telah minta Nabi Nuh AS buat bahtera bagi arahan kepada Nabi Nuh. Kemudian telah datang At-Tanur memancarkan air. Maka semua masuk dalam bahtera daripada pelbagai jenis, daripada manusianya dan daripada haiwannya. Dan semua yang lain, Allah Ta'ala kata semua yang lain tenggelam. Dan Allah Ta'ala kata, jangan kamu pujuk aku. Wala tukhatibni. Allah Ta'ala kata kat siapa ni? Allah Ta'ala kata kat Nabi Nuh, wahai Nuh, la tukhatibni. Jangan kamu pujuk aku. Jangan kamu merayu aku kepada orang yang zalim. Orang yang zalim ni, yang kamu semua, yang kamu dulu wahai Nuh mengadu kepada aku. Mereka tidak beriman, mereka memperolok-olokkan kamu, mereka menolak, mendustakan dakwah yang kamu bawa. Mereka ini adalah mereka yang zalim. Innahum mughraqun. Allah Ta'ala bagi tahu apa? Sesungguhnya mereka ni aku akan tenggelamkan. Maksud dia confirm, mereka ni aku akan tenggelamkan mereka yang tidak beriman. Waktu mereka tenggelamkan ini, wahai Nuh, jangan kamu minta kepada aku untuk mereka diselamatkan. Aku tak akan selamatkan. No more chance. Mereka semua tidak ada chance lagi. Sebab aku dah tutup lah pintu untuk aku. Kalau kita dah naik dah matahari di sebelah barat, waktu tu tak terima dah taubat manusia. Taubat tak terima dah. Sekarang ni dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam ni, Allah kata cukup takat mana yang beriman je.
Siapa yang beriman lepas ni, aku tak terima dah. Nampak dah? Allah Subhanahu Taala tetapkan awal. Allah Taala boleh tak tetapkan awal? Boleh lah. Ikut suka Allah lah. Kan? Fa iza stawaita anta wa man ma'ak. Apabila nanti kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu wahai Nabi Nuh bersama dan orang yang bersama-sama dengan kamu di atas bahtera itu, maka apabila kamu selamat nanti, semua duduk selamat steady, semua aku minta pujilah Allah. Allah sendiri bagi arahan, pujilah aku. Tuan-tuan, maksud dia apa dia? Allah suka sekiranya kita suka Allah puji dia. Allah suka dalam istilah ni, Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada benda yang tidak baik. Allah Ta'ala suka apabila kita melafazkan rasa syukur. Allah Ta'ala kata apa? Katalah, qul, katakan, wahai Nuh, wahai orang yang beriman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alladzi najja minal qaumil zalimin, yang telah menyelamatkan kami daripada orang yang zalim. Sebab apa Allah suruh bersyukur? Kamu kena bersyukur sebab kamu, aku berikan Islam kepada kamu. Kamu kena bersyukur, aku berikan hidayah kepada kamu. Hidayah kamu bukan setakat selamat di atas dunia, kamu selamat di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, seolah-olah ayat ni kata kat kita apa dia? Wahai manusia, kamu semua kena bersyukur kepada aku sebab aku bagi hidayah kepada kamu. Kamu masih lagi mendengar akan kalam Allah. Kamu masih lagi mendengar akan hidayah Allah. Al-Quran ni apa dia? Al-Quran ni kitab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih mendengar lagi akan kalam Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa dah habis. Cuma saya nak simpulkan pengajaran yang boleh kita ambil. Nah, yang pertama, Allah sentiasa bagi peluang untuk hamba-hambanya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Jangan bertangguh untuk menerima seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perkara gaib ni milik Allah. Kan? Perkara gaib ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perkara gaib yang kita boleh tahu? Cerita tentang banjir besar ni. Banjir besar ni perkara gaib tak tuan-tuan? Gaib. Sebab asalnya kita tahu tak sebelum ni berlaku banjir besar? Kita tak tahu. Siapa yang bagi tahu kepada kita? Allah. Allah bagi tahu melalui apa? Melalui Al-Quran. Tuan-tuan percaya ke tak percaya tentang ilmu ghaib yang Allah cerita kepada kita yang kita tak pernah yang kita tak pernah tengok ni? Kita cuma pernah dengar daripada Al-Quran dan kita terus percaya. Dan kepercayaan ini, ke-ghaib ini, kita panggil perkara sam'iyat yang kita dengar. Kita beriman kepada Allah, itu adalah hidayah. Itu adalah hidayah. Dan ghaib ini, ke-ghaib ini milik Allah. Allah yang cerita kat kita. Kalau Allah tak cerita, kita tak tahu. Cerita pasal Nuh alaihi salam. Nah, yang ketiga, metod penyampaian wahyu banyak itu kita dah sentuh dah. Yang kelima ni, kaum yang pertama yang ditenggelamkan oleh Allah dalam sejarah adalah kaum Nuh alaihi salam. Kemudian yang lain tuan-tuan boleh baca. Cumanya saya nak sebut pada tuan-tuan apa yang bakal kita sentuh nanti pada siri yang ke-8. Kita ada lagi siri yang ke-8. Tuan-tuan ingat tak? Dalam cerita Nuh alaihi salam yang kita baca sebelum ni, ada tak cerita tentang isteri Nabi Nuh? Tak ada. Ada tak lagi cerita tentang anak Nabi Nuh alaihi salam? Tak ada lagi. Mereka dua ni Allah Subhanahu Taala kata tak beriman. Allah rakamkan dalam ayat lain. Kita dah sampai lagi ni. Dan tak ada langsung cerita tentang isteri Nabi Nuh. Melainkan dalam surah At-Tahrim. Itu pun sekali dia sebut bahawa isteri Nabi Nuh tidak beriman. Satu. Yang kedua, anak Nabi Nuh cerita lagi panjang daripada isteri dia. Nanti kita akan melihat anak Nabi Nuh alaihi salam. Sebab dalam ayat yang kita baca sebelum ni, wa ahlaka, dan keluarga kamu, dan ahli-ahli keluarga kamu. Ahli-ahli keluarga ni macam mana? Anak-anak dia ke? Dia ada berapa orang anak? Kan? Dan ada anak dia yang tidak beriman.
bagaimana nasib anak dia yang tidak beriman? No? Dan kita akan bincangkan juga anak dia satu tidak beriman. Allah dah kata innahum mughraqun. Mereka ni semua akan ditenggelamkan. Tapi kenapa sampai satu tahap Nabi Nuh AS nak selamatkan dia? Nabi Nuh AS tengok dia fi ma'zal, di satu tempat yang dia duduk seorang-seorang. Waktu tu Nabi Nuh AS kata apa? Irkam ma'ana. Wahai anak anda, mai duduk, mai masuk dalam apa nama kapal sekali dengan kami. Kamu akan selamat. Dan kita akan tengok macam mana balas, reply daripada anak Nabi Nuh yang menunjukkan dia tidak beriman dan apa balasan kepada dia. No? Baik. Itu yang akan kita bincangkan nanti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kemudian pada siri yang ke-9 kita akan tengok pendaratan Nabi Nuh alaihi salam di kawasan mana? Disebut Judi. Adakah Judi itu bukit yang nama dia Bukit Judi? Ataupun Judi itu bukan bukit. Judi itu adalah di satu nama tempat yang umum, yang tidak ada khusus disebut di mana. Ya, kita akan tengok. Dan pada siri yang ke-9 nanti kita akan bincangkan juga tentang umat Nabi Nuh alaihi salam dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti bagaimana. Baik, saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ada kurang di sana, saya minta maaf, minta ampun, dan minta kalau ada kebaikan di-sharekan ilmu ni, tuan-tuan bincangkan, bukan bincangkan hanya dalam kita duk dengar tadi, kita sampaikan, praktiskan supaya ilmu ini sampai, ianya menandakan juga ataupun memberikan pahala kepada penyampai, pada saya, supaya dikurangkan adab, dielakkan adab diberikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa saya, Allah Taala mengampunkan dosa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan urusan kita di hari akhirat nanti. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan sekalian. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama. Waalaikumsalam. Syukran.